Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke video feed Family Engagement in Education, sebuah inisiatif daripada PIBG Sekolah Seri Al-Amin Bangi, Biro Keibubapaan. Okay. Buat masa ini, feed tertumpu kepada video inspirasi, perkongsian feed dan juga digital posters yang menjurus kepada perkongsian dan info-info yang mendorong aspirasi keibubapaan untuk kemenjadian anak-anak, khususnya anak-anak di Sekolah Seri Al-Amin Bangi, supaya menjadi soleh dan musleh cemerlang dunia dan akhirat. Sudah 2 tahun kita melalui proses PDPR, iaitu proses pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Sudah semestinya kita mengetahui anak-anak mungkin melalui proses-proses yang stres, dan kita sebagai ibu bapa kena mengenali emosi-emosi dan menangani emosi anak-anak ini. Untuk siri pertama video feed ini, kami bawakan Dr. Hajar binti Muhammad Saleh Sahimi, pakar sekretari daripada Hospital Chancellor Tuanku Muhriz, yang juga merupakan ibu kepada 2 orang anak yang bersekolah di Seri Al-Amin Bangi. Beliau aktif dengan PIBG dan juga mantan pengurusi Biro Keibubapaan PIBG Sekolah Seri Al-Amin Bangi. Untuk itu, mari kita bersama menyaksikan emosi-emosi yang biasa berlaku di kalangan anak-anak yang melalui proses PDPR, serta tips-tips yang praktikal untuk kita tangani dan hadapi emosi mereka. Assalamualaikum, nama saya Dr. Hajar. Saya ialah pakar psikiatri di HCTM. Pada hari ini, saya akan bercerita tentang tips bagaimana untuk mengurus emosi anak-anak ketika PDPR. Seperti yang kita maklum, pandemik COVID-19 ini telah memberikan banyak kesan kepada kehidupan seharian kita. Ramai yang terkesan dengan pandemik ini, dan anak-anak kita tidaklah terkecuali, kerana pembelajaran mereka terpaksa dilakukan secara online ataupun PDPR. Ini menyebabkan banyak emosi-emosi yang timbul kesan daripada PDPR. Sebelum saya mulakan dengan tips-tips bagaimana mengurus emosi mereka, marilah kita mengenal pasti dulu apakah emosi yang seringkali timbul di kalangan anak-anak yang melalui PDPR ini. Emosi yang pertama ialah kurang fokus ataupun tidak bermotivasi untuk belajar. Ini mungkin berlaku di kalangan anak-anak yang agak muda, contohnya di tahap 1 sekolah rendah, ataupun anak-anak yang gaya pembelajaran mereka lebih kepada kinestetik, iaitu mereka lebih cepat serap sekiranya pembelajaran itu bergabung dengan pergerakan anggota badan mereka. Jadi sekiranya mereka terpaksa berhadapan duduk depan laptop seharian, ini akan menimbulkan perasaan bosan kepada mereka dan kurang fokus. Emosi yang kedua ialah kesunyian. Ini berlaku di kalangan anak-anak yang tidak ramai adik-beradik ataupun anak tunggal. Seperti yang kita tahu, anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah perlukan interaksi sosial di kalangan rakan seumur mereka. Interaksi sosial adalah penting dalam pembelajaran bagaimana untuk bersosial dengan betul. Ini akan mereka akan belajar skill untuk bertolak ansur, bertoleransi, dan juga empati, memahami perasaan orang lain, dan skill ini amat penting untuk mereka gunakan di masa hadapan kelak. Emosi yang ketiga ialah anxiety ataupun stres ataupun kegelisahan. Ini mungkin berlaku di kalangan anak-anak yang mempunyai expectation ataupun jangkaan diri yang amat tinggi untuk excel ataupun untuk menunjukkan prestasi yang bagus secara akademik. Jadi sekiranya mereka tidak dapat mencapai expectation mereka, ini akan menimbul rasa stres di kalangan anak-anak ini.
itu ialah antara contoh emosi-emosi yang mungkin akan timbul di kalangan anak-anak ketika menghadapi PDPR. Tetapi seperti kita tahu, kita mempunyai banyak emosi dan akan ada anak-anak yang mempunyai emosi lain seperti memberontak ataupun kesedihan ataupun marah dan sebagainya. Baik, kita telah mengenal pasti emosi anak-anak kita ketika PDPR. Marilah kita berbincang tentang bagaimana cara untuk mengurus emosi-emosi tersebut. Apakah tips yang pertama? Tips yang pertama ialah uruskan emosi ibu bapa dahulu. Kadang-kadang kita sebagai dewasa ni mempunyai pelbagai emosi juga, dan emosi kita pun kadang-kadang tidak stabil. It's okay kita mempunyai emosi, dan it's okay untuk kita hadapi emosi tersebut pada waktu tersebut. Contohnya kadang-kadang kerja, work from home menyebabkan kita berperasaan stres. Jadi it's okay to have emotion, tetapi yang paling penting ialah bagaimana menguruskan emosi anda sendiri. Tips saya ialah cari cara untuk anda menguruskan emosi anda. Ada orang dia menguruskan emosi dengan berehat sebentar, take a break, ataupun membaca Al-Quran, ataupun bersenam, ataupun contohnya melihat cerita komedi. Apa-apa sahaja cara untuk anda mengurus emosi anda. Sekiranya emosi anda sendiri sebagai ibu bapa stabil, maka barulah anda boleh mengurus emosi anak anda. Baik, tips yang kedua ialah sediakan jadual rutin untuk anak anda. Jadual rutin ini tidak perlu terlalu ketat dan haruslah diberi peluang untuk fleksibel. Dan jadual ini haruslah mendapat persetujuan dengan anak anda. Okey, sebagai contoh, mungkin anda letakkan rutin harian seperti bangun pada pukul 6 pagi, terus solat subuh, seterusnya mandi, seterusnya makan, seterusnya buka laptop untuk lihat aktiviti pembelajaran dan seterusnya. Tidak perlu terlalu ketat sehingga rigid kepada setiap 30 minit contohnya. Cukup sekadar anak-anak kita tahu apakah aktiviti seterusnya selepas satu aktiviti tersebut. Jika anak-anak tidak tahu apa yang mereka patut lakukan selepas aktiviti tersebut, itu menyebabkan stres di kalangan anak-anak anda. Jadi sediakan satu jadual rutin harian supaya mereka boleh ikut kepada rutin tersebut. Tips yang ketiga pula ialah jalinkan hubungan dengan cikgu atau muallim-muallimah anak anda. Dengan menjalinkan hubungan dengan cikgu ini, anda akan dapat maklumat ataupun feedback daripada cikgu mengenai prestasi anak anda dan juga expectation daripada pihak sekolah kepada anak anda, dan itu akan dapat melegakan kerisauan yang anda hadapi dan juga kerisauan anak-anak anda. Jadi amat penting untuk anda sentiasa mendapatkan feedback daripada cikgu-cikgu anak anda. Tips yang ketiga ialah tidak terlalu fokus kepada pembelajaran akademik. Kadang-kadang kita sebagai ibu bapa terlalu fokus kepada prestasi akademik anak-anak. Ini mungkin boleh dilakukan ketika pembelajaran tradisional ataupun face to face, tetapi untuk pembelajaran PDPR ini mungkin agak sukar dilakukan. Ada ibu bapa yang terlalu fokus sehingga menyebabkan memasukkan anak mereka kepada kelas tambahan yang terlampau banyak,
sehingga kan anak-anak ini terpaksa duduk berhadapan dengan pembelajaran online terus menerus sepanjang hari. Ini akan menyebabkan anak-anak menjadi penat, kurang fokus dan tidak bersemangat. Sebaliknya, saya mencadangkan ketika musim PDPR ini, mungkin anda boleh fokuskan anak anda kepada pembelajaran yang tidak dapat dipelajari di kelas. Contohnya, ini satu idea yang saya dapat daripada salah seorang ibu di kalangan pelajar Al-Amin juga, iaitu mungkin boleh berbincang dengan anak-anak untuk buat satu projek yang interesting, yang menarik. Contohnya menjual nasi lemak. Ini dapat membantu anak anda belajar planning. Contohnya plan apa yang patut dibeli untuk memasak nasi lemak tersebut, dan seterusnya skill untuk organisation, dan seterusnya skill untuk memasak itu sendiri, dan seterusnya skill untuk mengemas dapur, dan skill entrepreneurship iaitu menjual nasi lemak tersebut secara online ataupun di taman perumahan, dan skill untuk mengira hasil daripada penjualan. Ini semua adalah skill-skill yang tidak dapat dipelajari di dalam kelas semata-mata. Maka saya cadangkan untuk anda ambil peluang PDPR, waktu PDPR ini untuk pupukkan skill-skill yang special ni kepada anak-anak anda. Tips yang kelima ialah pemantauan gadget. Kita tidak boleh elak daripada membenarkan anak-anak kita menggunakan gadget untuk pembelajaran PDPR mereka. Jadi kita perlulah memantau penggunaan gadget mereka. Tetapi ini perlulah dilakukan mengikut kepada umur mereka. Pemantauan gadget ini haruslah mendapat persetujuan daripada mereka dan juga menghormati batasan, which is respect the boundaries. Pemantauan ini adalah berbeza mengikut umur mereka. Contohnya untuk anak-anak tahap 1, mungkin ibu bapa harus memantau setiap satu aktiviti yang mereka lakukan. Mungkin untuk tahap 2 mungkin tidak terlalu ketat dan mungkin berbeza pada sekolah anak-anak di sekolah menengah. Tapi boundary yang anak-anak harus ketahui, mereka tidak boleh masuk contohnya website-website yang bahaya seperti pornografi ataupun chat room yang mempunyai orang-orang yang tidak dikenali, ataupun pantauan kepada cyberbullying. Jadi ini adalah untuk pantauan ini anda haruslah terangkan kepada anak anda, bukan untuk membatas mereka, tetapi untuk menjaga, protect mereka daripada anasir-anasir yang jahat. Sekiranya anak anda faham tujuan anda membuat pantauan sebegini, mereka akan respect dan mengikuti boundaries yang anda telah tetapkan. Baiklah, itu adalah 5 tips yang saya boleh berikan untuk anda mengurus emosi anak-anak anda ketika PDPR. Ada banyak lagi tips-tips yang saya boleh berikan dan anda boleh praktikkan untuk anak-anak anda. Apa yang penting ialah setiap anak-anak kita adalah unik dan anda harus mengenal pasti apakah cara praktikal yang paling sesuai untuk anak anda. Ini boleh berlaku secara trial and error. Yang penting ialah 2 benda. Nombor 1 ialah mengenal pasti apakah emosi yang anak anda sedang lalui pada waktu tersebut, dan yang kedua ialah uruskan emosi anda dahulu, baru anda boleh mengurus emosi anak anda. Sekiranya anda tidak mampu untuk melakukan tips-tips yang saya berikan tadi, mungkin anda boleh bawa anak anda untuk assessment oleh kaunselor ataupun psikologis ataupun pakar psikiatri.
Itu saja tips yang saya boleh beri pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang menonton dan meluangkan masa dengan video feed kali ini. InsyaAllah kita akan bersama dalam siri-siri di bulan hadapan. Jangan lupa tekan butang subscribe dan like. Kalau sekiranya anda berminat untuk berkongsikan tips-tips keibubapaan, khususnya berkaitan dengan pendidikan anak-anak, boleh terus menghubungi Puan Aini di talian 0192469177. Hubungi Puan Aini di talian 0192469177. InsyaAllah kita jumpa lagi di video feed akan datang. Assalamualaikum.